Bab istihbabi idaratil ma' wal laban wa nahwihima ala yaminil mubtadi. Bab elok mengedarkan air, susu dan seumpamanya ke sebelah kanan orang yang mula datang. Hadis-hadisnya kita sudah baca dah baru ni. Tidak perlu diulangi lagi. Cuma kita tengok terjemahan dia. Hadis mula-mula riwayat daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawakan susu yang telah dicampurkan dengan air. Di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang Arabi dan di sebelah kirinya ada Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum susu itu, kemudian memberikan kepada Arabi yang berada di sebelah kanannya, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-ayman al-ayman, yakni yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu yang diutamakan atau didahulukan. Riwayat yang kedua, riwayat daripada Anas, katanya Nabi SAW pergi ke Madinah atau datang ke Madinah ketika saya berumur 10 tahun dan mati, jadi wafat ketika saya berumur 20 tahun. Ibu-ibu saya mendorong, menggalakkan supaya saya berkhidmat kepadanya, mendorong saya agar saya berkhidmat kepadanya. Pernah pada suatu ketika Nabi SAW pergi ke perkampungan kami. Kami pun memerah susu biri-biri ataupun kambing yang dipelihara di dalam rumah untuk baginda, dan dicampurkan dengan air telaga perkampungan itu. Susu tadi. Rasulullah SAW pun minum. Umar kata kepadanya, Abu Bakar, ketika Abu Bakar berada di sebelah kirinya, wahai Rasulullah, berikanlah kepada Abu Bakar. Tetapi Nabi SAW memberikan kepada seorang Arabi yang berada di sebelah kanannya, sambil Nabi SAW bersabda al-ayman al-ayman, yang di sebelah kanan, yang di sebelah kanan, yakni didahulukan. Riwayat daripada Anas bin Malik lagi, beliau menceritakan, katanya Rasulullah SAW datang kepada kami di perkampungan kami. Dia pun minta sesuatu untuk minum. Kami pun memerah susu kambing ataupun biri-biri. Kemudian saya campurkannya dengan air telaga saya ini. Qala, kata Anas, saya pun berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda minum. Pada ketika itu Abu Bakar berada di sebelah kanannya, Umar di sebelah hadapannya, dan seorang Arabi berada di sebelah kanannya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai minum, Umar berkata, ini Abu Bakar, wahai Rasulullah. Dia menunjukkan kepada Rasulullah Abu Bakar, yakni dengan maksud mengingatkan Rasulullah tentang Abu Bakar. Tetapi Rasulullah SAW memberikan kepada Arabi tadi dengan meninggalkan Abu Bakar dan Umar. Rasulullah SAW bersabda al-aymanun al-aymanun al-aymanun, orang-orang di sebelah kanan, orang-orang di sebelah kanan, orang-orang di sebelah kanan, yakni yang didahulukan. Anas berkata, maka ia menjadi sunnah ataupun merupakan sunnah. Ia adalah sunnah, ia adalah sunnah. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahawa Rasulullah SAW dibawakan minuman, beliau pun minum. Di sebelah kanannya ada seorang budak lelaki, dan di sebelah kirinya ada beberapa orang tua. Nabi SAW pun berkata kepada budak itu, adakah engkau benarkan aku memberikan kepada mereka ini? Budak itu berkata, tidak, demi Allah, tidak akan aku utamakan sesiapa pun mendapat habuanku daripadamu.
Qala, perawi berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan di tangannya yang di bekas minuman tadi. Riwayat satu lagi seperti itu juga, tapi tidak ada fatallahu, yang adanya fa'atahu iyyahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya, yakni gelas ataupun bekas tadi. Itulah ya mula-mula malam ni. Di dalam bahagian syarah mula-mula tu Imam Nawawi sebut ada beberapa perkara lah dapat difaham daripada hadis-hadis yang tersebut dalam bab ni, iaitu menyatakan sunnah yang terang, sunnah yang jelas dalam masalah ini, sesuai dengan banyak dalil syarak, iaitu elok kita menganan dalam segala perkara yang baik dan dengan maksud memuliakan seseorang. Dan yang kedua, menganan itu mendahulukan yang di sebelah kanan dalam semua perkara yang baik, sama ada berkaitan dengan minuman ataupun lainnya. Didahulukan yang berada di sebelah kanan itu walaupun dia kecil, maknanya budak lagi, ataupun mafdul, maknanya seorang yang tidaklah utama, tidaklah lebih dalam ramai-ramai tu, tidak, tetapi semata-mata kerana dia duduk di sebelah kanan. Walaupun dia tu orang yang tidak sebelah mana, kita kata. Sebab kalau kita tengok hadis-hadis ni, nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan A'rabi, orang darat, daripada Abu Bakar dan lain-lain. Begitu juga beliau mengutamakan Al-Ghulam, budak, iaitu Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang lain disebutkan budak itu maksudnya Ibnu Abbas. Adapun kena mendahulukan orang-orang yang lebih, orang-orang yang tua, orang-orang yang besar ni dalam masalah sama dalam bab lain. Tapi kalau dalam bab ni tak. Kalau dalam bab lain sama pandai, sama pandai. Kena tengoklah pula mana tua tu. Dahulukan yang tua. Misalnya ada keutamaan lagu tu. Hak ni tua dengan pandai, nak utama hak mana? Utamakan hak pandai lah kalau nak jadi tu imam misalnya, kita kan. Tapi kalau dalam bab ni tak, tidak gitu. Itu yang kita faham. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis tadi, bila orang awak mari susu, Anas campurkan dengan air. Mana susu boleh campur dengan air. Itu pun Imam Nawawi sebut. Campur susu, air dalam susu tu tak apa, sekiranya tidak dengan maksud nak jual. Ada maksud lain, kita nak suruh banyak ke, anak-anak ramai boleh minum banyak sikit, ataupun dengan maksud nak menyejukkan susu, boleh, tak apa. Tetapi kalau jual, tak boleh. Jual kena royak lagu mana. Di sini tak apa. Seterusnya Nabi SAW letakkan di tangan budak tu. Dalam riwayat tadi, banyak-banyak kita baca tadi ada, bila budak tu tak sah, Nabi minta izin dengan dia, lagu mana kalau saya beri kepada orang tua dulu. Dia kata, saya tidak akan mengutamakan bahagia saya daripada Rasulullah sesiapa. Hak sepatutnya boleh ke saya dulu, saya tidak akan lebih orang lain lah daripada saya. Dia kata begitu. Dalam hadis disebutkan fatallahu fi yadi. Nabi SAW hola tu derah, nampak? Tallah tu makna lagu tu.
Tetapi dalam riwayat yang akhir itu kita tengok tidak ada talla itu. Dia sebutkan a'tahu. Nabi SAW pun bui lah. Kalau bui derah, makna macam mecah, tidak dapat pengajaran situ. Kalau bui biasa, munasabah lah. Dan bapa mecahnya dah tanya, tak munasabah. Boleh jadi perawi itu dia perasan, padahal bui biasa, tapi dia perasan. Dia perasan sendiri. Jadi dia ibaratkan, sebab tallahu itu bukan Nabi kata, perawi itu kata. Dia perasan gitu. Boleh jadi dia berasa tak patut. Sepatutnya dah Nabi tanya. Itu maknanya kira-kira Nabi nak bui kepada orang lain lah, patutnya biarlah. Bila Nabi bui itu dia perasan. Sebenarnya kalau kita nak kata bui dengan derah, hollow gitu, derah gitu, tak pernah sabar. Sebab apa? Sebab Nabi SAW minta izin dah dengan dia. Dan dia tak izin, itu hak dia lah, bagilah hak dia dengan baik. Dengan sebab itu dalam riwayat yang satu lagi dia kata fa'atahu iyyahu. Dia pun buat bui dia, bui biasa. Bui biasa. Dan Nabi SAW tanya dia tu pun menunjukkan dia tu cerdik, boleh buat kira dah. Sebab itulah dia sebut di sini di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, dalam syarah Muslim ni, dia kata ada sebut dalam Musannaf tu bahawa budak ni ialah Abdullah bin Abbas. Dalam ramai-ramai hak tua-tua tu adanya Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid. Imam Nawawi kata, sebabnya Nabi SAW minta izin dengan budak tadi, sebab apa? Dia tidak minta izin dengan Arabi. Dalam selagi hadis selagi tu, di sebelah kanan dia Arabi, orang darat. Orang darat tu dia tidak minta izin, dia bui selalu. Dia bui selalu. Walaupun Umar kata ni Abu Bakar ni, Nabi tak, dia bui selalu. Dia tidak minta izin. Tapi hak budak ni dia minta izin. Apa-apa gitu. Di sini Imam Nawawi sebut satu, yang pertamanya dengan maksud idlalan alal ghulam, bermanja, bermesra dengan budak tu, iaitu Ibnu Abbas. Yang kedua, kerana Nabi SAW yakin budak ni dia akan tak serah hati kalau Nabi SAW tanya dia. Terutama ada dekat-dekat dia tu orang-orang tua, kerabat-kerabat dia, sanak saudara dia. Jadi kalau tanya tu, dia tidak akan serah hati. Imam Nawawi sebut di sini, Qadhi Iyad kata dalam setengah-setengah riwayat disebutkan di sini ada pakcik dia, sepupu dia, adakah kamu izin aku berikan kepadanya? Maknanya orang lain yang ada situ tu pak dara dia, sepupu dia dan lain-lain, hak lebih tua. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW buat gitu, nak ayatnya dia ambil berat dalam perhatian dia orang-orang tua tu. Bukan dia tak cakna terhadap mereka itu. Bukan dia tak kisah dengan mereka itu. Sehingga Nabi SAW minta izin dengan budak ni. Nak rayaknya, kalau nak kira dia nak bui, dia nak bui kepada hak tua lah. Dia ambil berat. Itu mana beraluh Nabi SAW ni, beradat dia tu. Jadi dia jaga, sehingga takut hak lain-lain tu berasa hati. Jadi dia pun tanya lagi. Maknanya dia dalam perhatian dia. Tetapi oleh kerana hak duduk alik kanan ni, tak ada arah lah dia tidak bui. Kalau nak kira dia bui, tentu Nabi SAW bui kepada hak duduk sebelah kiri, sebelah lain. Dengan maksud menyatakan kasih sayang beliau kepada mereka, dan menyatakan baginda memang memuliakan mereka. Tetapi tak ada arah lah, oleh kerana nak menghidupkan sunnah, kena jaga sunnah lebih utama daripada adat biasa. Itu sebab Nabi SAW tanya Ibnu Abbas dulu, tanya budak tu dulu.
Jadi hak sunnahnya lagu mana? Sebelah kanan. Oleh kerana sunnah tu lebih besar daripada adat biasa ni, mana kena tanya dululah tuan dia yang berhak tu. Kalau dia bui, iyalah. Kalau tidak bui, kena ikut cara dia. Dan Rasulullah SAW nak mengajar juga, apabila ditanya begitu, boleh kalau dia nak bui. Kalau dia tak bui pun kita jangan serah hati. Jangan serah hati. Tengok Nabi SAW tanya budak tu tak si bui, tak apa. Dia tidak serah hati, dia tidak masa ke. Sebab tu kita kata penggunaan perkataan tallahu tadi tidak berapa sesuai. Tidak berapa sesuai. Dan dia minta izin, maknanya itu makna bui peluang kepada dia lah, kepada budak tu. Dan dia tak sibui, ikut, tak apalah. Dan dalam hadis ni juga ada pengajaran. Mana budak ni dari satu pihak kita nampak macam payah basuh, tapi di pihak yang lain menampakkan kecerdikan dia. Sebab apa? Sebab dia tidak benarkan orang lain mendapat kelebihan akhirat lebih dulu, lebih daripada dia. Itu lebih dia. Dan kemaslahatan agama itu lebih perlu diutamakan daripada yang lain, seperti dalam cerita ni. Sebab itulah Imam Nawawi kata, ulama-ulama kita mengatakan bahawa dalam bab qurab, dalam bab ibadat, dalam bab perkara-perkara yang menghampirkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh nak berbudi ataupun nak melebihkan orang lain daripada diri kita sendiri. Hanya yang utama ni melebihkan orang lain daripada diri sendiri apabila benda tu berkait dengan pribadi kita semata-mata, dengan hal-hal keduniaan, bukan yang berkait dengan agama ataupun ketaatan yang merupakan ibadat khusus. Misalnya ada disebut sini makruh seseorang tu kalau dia nak sembahyang ni, ada saf-saf banyak ni, dia boleh pergi depan, dia bui utamakan, marilah duduk depan, makruh. Ataupun dia tengok orang tu, dia pun suruh orang tu naik duduk depan, tak boleh utamakan begitu. Sebab ini masalah qurbah, masalah ibadat. Kita tidak boleh mengutamakan orang lain daripada kita. Kita yang lebih utama. Bila kita ada peluang, kita buat. Jangan mengutamakan orang lain. Begitu juga bab-bab lain pun sama. Bab-bab lain pun sama. Tapi kalau dalam masalah tempat duduk dalam bah ke apa, itu lain. Itu tak apa nak utamakan orang lain. Terutama orang tua, orang yang uzur, orang yang ada keperluan, itu tak apa. Itu orang panggil huzuzun nafs. Tapi kalau dalam bab qurbah, tidak gitu. Tidak gitu. Ini termasuk dalam qurbah. Satunya keberkatan Nabi SAW. Lepas Nabi selalu dia dapat. Waktu dia nak. Bukan senang. Peluang. Keberkatan Nabi SAW selalu terus. Padahal kalau orang lain nak buat 10 pun, hak bekas Nabi juga, hak lebih Nabi juga. Dia nak selalu. Sebab apa? Sebab berkait dengan Nabi ni, dia ada kena menggunakan dengan qurbah juga. Bukan ada kepentingan nafsu ke apa, tak ada. Yang Nabi SAW tak minta izin dengan Arabi tu pula apa? Dia takut. Dia jaga. Takut-takut Arabi ni orang baru Islam, tanya, maknanya ambil kira gitu semua sahabat-sahabat dia lama, tanya aku. Boleh jadi dia serang. Yang keduanya, sahabat-sahabat dia lama-lama tu dia kira pahada. Kalau orang baru gini, Nabi SAW banyak melera lah. Jadi dia tidak akan serati. Sebab pahada. Kalau Nabi tak tanya, Nabi buat apa lagi? Ada alasan. Sebelah kanan tu ada alasan. Kalau tak ada begitu pun, sahabat-sahabat dia tu faham. Memang banyaklah ada nas-nas selain daripada Quran, hadis, sangat banyak menunjukkan
bahawa Nabi SAW ni cukup menjaga hati orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Itu dia. Dan kalau nak kira sebelah kanan ni, utamakan sebelah kanan ni kan. Hak ni masuk dalam adat resam jahiliah lagi sebenarnya. Hak ni. Jadi kata golongan kanan, golongan kiri ni kan, di kalangan Arab jahiliah tu ada guna dah benda lagi. Hak kanan ni makna alah kemolek, alah kelebih, alah keistimewa. Hak kiri ni alah kata molek. Orang Arab tu ada guna dah zaman jahiliah. Terutama kalangan raja-raja dia, pembesar-pembesar dia, memang sudah menjadi tradisi dia. Mendahulukan sebelah kanan. Dan kanan tu menunjukkan tua gapo. Memang ada dalam apa nama ni, tanggapan mereka, pahaman mereka tu. Nabi SAW di sini bapa yang dia tidak tanya, dan bapa dengan budak tu dia tanya dulu bapa. Sebabnya kalau nak kira dari segi adat, ya Sayyidina Umar ni pula kata, ni Abu Bakar ni ada ni. Kan tadi yang kita baca tadi, hadis tadi, Umar kata, ni Abu Bakar ni ada. Bapa dia sebut gitu, dia nak tahu. Bukan semata-mata kerana dia tahu Nabi SAW ni kasih kepada Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Bakar ni lebih tahu belaka dah tu. Di zaman sahabat, di zaman Nabi lagi tahu belaka dah tu. Tapi dia nak tahu hak ni lagu mana. Adakah hak ni sunnah ni mana lebih daripada adat biasa atau lagu mana? Lebih kepada hak tu. Sebab apa? Sebab di dalam syair-syair jahiliah dulu sudah ada cerita lagu ni. Misalnya syair qasidah Amr bin Kulthum, dia kata wa kanal ka'su majrahal yamina. Gelah-gelah ni berpusing ke sebelah kanan dulu dalam tradisi buat-buat dia. Pada sebelah kanan. Sayyidina Umar seseolahnya nak tahu. Dan Nabi SAW dengan dia buat gini, dia nak rayak. Dia nak rayak hak ni, hak dia tetapkan. Benda ni benda hak dulu lagi, sebelum daripada Islam lagi. Dia tetapkan hak ni berkekalan. Dan berkekalan ini, berterusan ini, hak berterusan ini menjadi sunnah dia. Tidak kira bangsawan kau, budak kau, apa ni, orang kampung kau, tak kira. Hak duduk adik kanan itu tak lebih dalam bab ni. Dalam bab ni, maka fahamlah semua. Rupanya hak ni besar lagi daripada hak lain-lain. Melera ke orang tua, melera ke saing lama, melera kepada orang-orang yang terhormat. Tu banyak perkara. Sekarang ni sudah ada perlawanan. Hak mana nak diutamakan, hak tu nak tahu. Bila Nabi SAW buat gini, dia nak ayat hak ni utama lagi daripada hak lain-lain. Dia nak ayat gitu, lebih utama lagi daripada hak lain-lain. Dengan sebab itulah Imam Malik mengikut ramai orang, dia kata hak mula ke kanan ni kalau dalam bab makan minum saja, gol lain tak, kata dia. Imam Malik faham gitu. Mulakan dengan sebelah kanan ni sunnah berkait dengan minuman saja. Kalau makan ataupun benda-benda lain tak, dia kata tidak dahulukan hak kanan. Tak mesti gitu. Tetapi ada yang mengatakan ini tak betul ni. Nak kata Imam Malik kata lagu ni tidak sahih. Ini yang Imam Nawawi tulis. Tidak betul kita nak kata Imam Malik itu berpendapat begitu. Dengan sebab itu Qadhi Iyad kata dengan Qadhi Iyad ni maknanya orang ulama, alim lah dalam mazhab Malik. Dia kata hak sebenarnya maksud Imam Malik, hak ada dalam sunnah Nabi dan jelas diketahui, diutamakan hak sebelah kanan ni dalam bab minuman. Hak lain-lain tak ada. Itu maksud Imam Malik. Bukan dia menafikan hak lain. Hak lain tu sabit berdasarkan qiyas, bukan berdasarkan sunnah. Hak berdasarkan sunnah ialah berkait dengan minuman. Itu maksudnya. Bukan Imam Malik menafikan alik kanan itu, tidak. Tetapi hak minum ni memang beberapa kali dah jelas sangat hak tu. Dengan sebab itu dia kata hak ni jelas sunnah. Lebih diutamakan daripada yang lain-lain. Hak ni berdasarkan nas. Hak lain-lain itu berdasarkan qiyas, kata dia. Tetapi orang lain tak terima gitulah. Orang lain kata ada juga contoh-contoh yang lain
yang menunjukkan Nabi SAW mengutamakan hak duduk, hak sebelah kanan. Hak tu. Itu berkenaan dengan hak menganak. Seterusnya, Nabi SAW ni dia minum, bekah tu besar mana? Kita kata bekah tu besar mana? Cetong, kita kata cetong besar lah. Bah dia minum sebanyak mana? Dah puas ke? Kalau nak edar gitu mau teramah tu, hak sekeliling dia tu. Ramah tu hak sekeliling dia. Di sini menunjukkan bahawa minum ini ramah tidak semestinya dengan maksud puas. Keberkatan itu yang lebih diutamakan di sini. Bukan masalah nak puas. Keberkatan itu yang lebih diutamakan. Dan yang berkatnya lagu mana? Lagu tadilah. Lagu tadilah, iaitu Nabi SAW dulu minum. Lepas pada tu sahabat-sahabat dia pun nak berlakon. Maklum dah gitu. Mereka nak hak lebih ataupun sisa Nabi SAW. Kerana sisa itu membawa berkat. Dan memang orang-orang yang minum bersama dengan Nabi SAW, kehidupan dia jadi lagu lain. Kehidupan dia tu jadi lagu lain. Itulah antara keistimewaannya. Dalam hadis ini juga ada lagi pengajaran yang lain, iaitu pera kambing dalam rumah boleh. Sebab itu dia kata syat dajin. Dajin tu maknanya binatang yang dipelihara di dalam rumah. Tidak semesti kambing, lembu, kerbau. Kalau orang zaman dulu tempat kita ni dia pera bawah rumah, itu pun tak apa. Zaman Nabi SAW dia tak ada dalam rumah seperti kita, rumah kayu boleh buat kandang bawah tu. Tapi dalam rumah juga dipelihara, boleh. Yang seumpama itu boleh. Kita dapat daripada hadis-hadis ini juga. Dan dalam hadis, antara hadis tadilah menyebutkan Sayyidina Umar ni sebut Abu Bakar, dia tahu dah Nabi SAW skalanya melebihkan Abu Bakar. Dia takut Nabi terlupa. Boleh jadi. Ataupun dia nak suruh ingat, dia nak mengingatkan Nabi, dia boleh jadi anggap Nabi terlupa. Yang keduanya, dia nak menarik perhatian orang sebagai pengajaran juga. Seseolahnya sahabat-sahabat Nabi orang rapat-rapat ni kan, segala perbuatan dia tu dia bukan sekadar dia, untuk orang lain juga, biar orang lain tahu. Sekali, dua kali, tiga kali, banyak kali benar ni menunjukkan kelebihan Abu Bakar. Misalnya sini Umar kata, ni Abu Bakar. Nabi SAW tidak menafikan apa-apanya kalau Abu Bakar. Dia tak kata gitu. Cumanya sunnah dia ni. Takut-takut kita kata hak ni ikut zaman jahiliah. Jahiliah dulu tu tradisi orang-orang besar, raja-raja hak lagu tu menganak. Takut-takut apabila bertembung dengan kepentingan lain, dengan kelebihan yang lain, hak tu jadi hilang, tidak diutamakan. Nabi SAW nak rakyatkan hak mengenai ni lebih utama lagi, walaupun orang-orang yang berada dalam majlis tu orang-orang yang besar. Tidak sabit apa ni adat rasam jahiliah ke apa, tidak. Hak ni adalah sunnah dia. Gitu je. Dan Sayyidina Umar tu dia tanya gitu kepada dia sebagai mengajar orang lain. Misalnya anak murid dalam ramai-ramai, anak murid hak pandai ada, dia tanya. Sebab apa? Boleh jadi tok guru tak sebut benda tu, sedangkan benda tu penting. Sedangkan benda tu perlu kepada orang baru-baru ni, ramai lagi orang baru-baru ni misalnya kita. Dia buat lelak tanya. Jadi guru pun akan jawab, orang lain pun tahulah. Oh gitu. Macam di sini. Bila dia sebut, tak akan orang sebut seseorang yang biasa-biasa di hadapan Nabi SAW, minta Nabi bagi dulu kepada dia, kecuali orang tu orang yang penting sangat, istimewa sangat di sisi Nabi SAW. Sayyidina Umar disebut tu, maknanya orang lain pun tengok, oh dia ni rupanya orang itu sangat. Mana-mana tak tahu lagi. Itu faedah dia. Itu faedah dia. Dan seterusnya daripada hadis-hadis ni kita tengok Nabi SAW ni sunnah dia tu dia lebih jaga. Kedudukan apa tu nombor 2, sunnah tu nombor 1 sekali.
Sunnah. Seterusnya bab istihbab, elok menjilat jari, jemari dan bekas makan, dan memakan suapan ataupun cebisan makanan yang terjatuh selepas sapu, apa-apa yang mengenainya. Dan larangan menyapu tangan sebelum menjilatnya, kerana ada kemungkinan keberkatan itu terletak pada jari. Dan sunnah ialah makan dengan 3 jari. Hak tu tajuk Imam Nawawi buat tu panjang. Sebab apa? Dia cuba dalam tajuk tu dia kumpulkan semua hak terkandung di dalam hadis-hadis di dalam bab ni. Itu mungkin dalam bab pertama asal perkara, dalam bab kedua ada semua tu dia masuk dalam tajuk dia. Tidak makna kata hak dalam tajuk ni ada dalam satu hadis. Tidak. Dalam beberapa hadis yang tersebut di bawah bab ni adalah benda tu. Yang pertamanya, Nabi SAW bersabda, riwayat daripada Ibnu Abbas, bila seseorang daripada kamu makan, jangan dia sapu tangannya sebelum dia jilat tangan itu, ataupun menjilatnya, memberi orang lain jilat. Itu dia. Itu hadis yang pertama. Dan seterusnya banyak waktu tu boleh dikatakan beberapa hadis ni lagu tu lah berlaku. Dan seterusnya riwayat daripada Ka'ab bin Malik, dia kata Nabi SAW makan dengan 3 jarinya, dan dia jilat jari tangan dia sebelum dia basuh. Sebelum dia basuh, sebelum dia sapu, bukan basuh, sapu. Dan begitulah. Tujuan dia suruh jilat itu sebab kita tak tahu di mana kalau letaknya keberkatan makanan kita, dan tak sibui sikit pun habuan kepada syaitan, peluang kepada syaitan untuk mengambil faedah daripada apa-apa pun berkenaan kita. Itulah yang tersebut di dalam hadis ni. Dan hak akhir itu Nabi SAW suruh jilat lagi, suruh sapu. Hak dalam bekas makanan tu dia suruh sapu dengan tangan, lepas tu jilat biar bersih tu. Dan sahabat-sahabat maklum, kalau tempat makan mana-mana pun dia tahu, kalau hak Nabi mesti licin. Hak paling licin tu, hak Nabi dia tahu. Sebab apa? Biasa dia gitu. Inilah yang terdapat di dalam hadis-hadis ni, dalam bab ni. Baik, kita tengok semula. Hak Imam Nawawi sebut dulu. Dia kata daripada hadis-hadis ni ada beberapa pengajaran. Antaranya, elok kita jilat jari tangan untuk menjaga keberkatan makanan itu, mendapat keberkatan makanan itu, selain daripada membersihkannya. Itu yang pertama. Yang kedua, elok makan dengan 3 jari, dan jangan digunakan yang keempat dan yang kelima melainkan dengan sesuatu sebab keuzuran. Misalnya sesuatu alasan, sesuatu misalnya jenis kuah ke, dia kata ada bi an yakuna maraqan, berkuah ke, mana kalau makan 3 gitu tak jadi, kena lagu lain dan lain-lain yang tidak mungkin. Imam Nawawi kata dimakan dengan 3 jari dan lain-lain alasan. Yang keempat, elok juga kita menyapu, melicinkan bekas makanan, sama ada talam kah ataupun lain-lain, pinggan kah. Yang kelima, elok kita memakan hak mana-mana hak terjatuh, kita ambil selepas sapu. Hak mana-mana hak kena gapo-gapo, hak kena dia, sekiranya ini makanan itu tidak jatuh atas tempat yang najis, kata dia. Itu Imam Nawawi sebut. Tapi kalau dia jatuh atas tempat yang najis, dia sudah jadi najis, tak boleh lah. Kalau nak juga mesti kena basuh lah. Itu yang dia sebut, kalau boleh dibasuh. Tapi kalau tak boleh nak basuh, tak boleh nak basuh.
Dia bagi makan kepada binatang dia. Kalau dia ada ayam ke, ada kucing ke dan sebagainya, kok mana-mana pun jangan biarkan kepada syaitan. Itu dia sebut. Itu pengajaran daripada hadis ni. Apa yang Nabi gomo suruh gini tu, tak sebui peluang kepada syaitan sikit pun. Yang keenam, hadis-hadis ni hak sini saja, banyak lagi hak lain. Mengisbatkan, menunjukkan syaitan-syaitan ni ada. Dan syaitan-syaitan ni makan juga. Hak makanan kita tu kira-kiranya tidak semesti dia nak sangat, tapi dia nak ganggu lah. Dia nak ganggu, nak merosakkan kita. Yang ketujuh, boleh sapu tangan dengan sapu tangan. Guna sapu tangan ni boleh. Tetapi hak sunnahnya selepas daripada dijilat jari dulu, lepas tu baru sapu tangan. Baru sapu tangan. Lepas tu dalam hadis ni juga menunjukkan bahawa syaitan ni dalam semua perkara kita dia ada berlaku. Dia pergi berlaku. Apa saja perkara kita, urusan kita, dia ada berlaku. Hadis-hadis ini memberi peringatan kepada kita supaya kita beringat semua. Supaya kita beringat dengan syaitan di dalam perkara yang kecil-kecil sekalipun. Supaya jadi terbiasa. Jadi daging darah kita beringat dengan dia. Apa lagi dalam perkara yang besar-besar, lagilah kita kena beringat. Perkara kecil pun dia tidak dia tidak biarkan kita. Dengan sebab itu kita kenalah bersedia dan berwaspada daripadanya. Dan jangan terpedaya dengan hiasan dia tu, ataupun perkara yang dia tunjuk nampak molek kita. Jangan terpedaya. Lepas tu apa semua ni nak jaga ni? Nak suruh dapat berkat. Iaitu makanan yang dimakan oleh orang ni ada berkat dia. Dan keberkatan dia tu tidak diketahui. Hak dia makan dah. Dah masuk dalam perut tu. Ataupun hak ada di tangan dia ke, di jari dia, ataupun hak terjatuh. Tak tahu. Tak tahu. Dengan sebab itu kena jaga semuanya. Hak makan dah, hak ada lekat tangan ni biar cuci molek, dah hak jatuh tu pun kena jaga juga. Keberkatan tu apa dia kata sini Imam Nawawi sebut, iaitu sesuatu yang kita kenyang apabila makan. Tu hak utama makanan. Semua ada tu kenyang. Yang kedua, kita terselamat daripada akibat buruk daripada makanan itu. Apabila gagah, segar, apa dia yang kita buat? Boleh segar saat ni, boleh sihat saat ni. Kalau hidup joget dah, duk sukaria, duk maksiat, tidak berkat tu makanan tu. Tidak berkat. Berkat ni maknanya akibat dia tu pun molek. Dan dia mendorong kita, memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Makanan hak lagu tu, hak tu lah berkat. Berkat-berkat ni lagu tu lah. Tak apalah. Di sini sudah ada beberapa perkara, banyak perkara ni, pengajaran ni. Itu sebahagiannya Imam Nawawi sebut. Lagi hak ni boleh tengok ada dalam syarah Imam Nawawi tu, yal'aqaha au yul'iqaha, dia sebut gitu. Maknanya kata dia, wallahu alam, Imam Nawawi kata, dia jangan sapu tangan dia sebelum dia jilat. Dia jilat sendiri. Kalau dia tidak jilat, tidak nak jilat, bui orang lain jilat. Bui, hala tangan dia biar orang lain jilat. Siapa? Dia sebut mimman la yataqaddaru dhalik, dari kalangan orang-orang yang tidak jejek melakukannya. Kalau orang tu kemal, tak boleh, kita tak boleh nak hala tangan dia. Maklum dah. Misalnya
seperti isterinya, hambanya, anaknya, khadamnya yang kasih kepadanya dan memang suka kalau dapat hak tu. Mereka tidak berasa jejek. Begitu juga orang-orang yang semakna dengan mereka yang tersebut tadi, serupa dengan orang-orang yang tersebut tadi, seperti anak murid misalnya, yang maknanya percaya ataupun mahukan keberkatan gurunya, dan dia suka kalau lagu tu. Itu Imam Nawawi sebut, kalau boleh jilat lagu tu dia suka. Begitu juga dia boleh kambing dia kau jilat, jilat. Dia suka. Wa kadza law al'aqaha syatan wa nahwa. Begitu juga kalau tak ada semua tadi, nak suruh jilat sat ni, bui kambing dia pun jilat. Tak apa, biar licin. Jangan bui kau syaitan. Tu penting. Dia royak ni. Maknanya dia pakai di sini au yal'aqaha au yul'iqaha. Au itu litanwi', orang pakai. Au di sini dengan litanwi'. Ada dua cara. Bila selesai makan ni ada dua cara. Sama ada gini boleh juga nak buat, iaitu jilat sendiri. Yang kedua, kalau tak saya jilat sendiri, satu bentuk yang lain, pilihan. Beri orang lain jilat. Itu makna au litanwi'. Tetapi setengah-setengah ulama kata, Hafiz Ibn Hajar umpamanya dalam Fathul Bari, dia kata ada lagi makna dia. Imam Nawawi tak sebut sini. Iaitu au di sini bukan dipakai dengan makna au litanwi', tetapi au lisyakki. Au untuk makna syak, makna perawi syak di sini. Hak sebenarnya Nabi SAW ada kata salah satu, yal'aqaha hatta yal'aqaha, ataupun dia kata yul'iqaha. Bukan kedua-duanya hak Nabi kata. Hak Nabi katanya satu daripada dua. Yal'aqaha maknanya dia jilat. Yul'iqaha makna dia gitu juga. Mana dia bui mulut dia tu jilat. Gitu. Itu satu lagi makna dia, iaitu dia bui hola tangan dia, jari dia ni ke mulut dia, biar mulut dia jilat. Itu makna yul'iqahu. Kalau kita nak terjemah dengan makna menjilat ni, boleh juga, serupa je lah hak tolak. Cuma perawi itu tidak pasti hak mana satu. Kalau tidak lafaz ini, lafaz ni. Tetapi kedua-duanya memberi arti orang itu sendiri yang jilatnya, bukan bui jilat ke orang lain. Gitu. Hafiz Ibn Hajar ini dia nukil daripada Baihaqi. Dia kata itu makna dia au di sini au lisyak. Kalau kita pakai gini, bermakna tak ada hak bui orang lain jilat. Sudah jelas tu dah. Tak apa, kita tengok semula. Beberapa perkara sudah kita dapat tadi, iaitu bila makan sapu tangan. Kalau kita makan nasi, makan hak jenis berlemak, nak sapu tangan gitu ke? Hak makan sapu tangan ni makan rengkah benar. Makan jenis roti jenis gitu, apa ada tisu je hak tu. Tapi kalau makan jenis makanan gitu, dia tak padan dengan sapu tangan tu. Dia kena basuh dulu. Dia tidak hilang. Hak ni jangan kita ingat dah bila sunnah lagu ni tak ada sebut basuh tangan weh. Hak sebutnya lepas pada jilat-jilat tu sapu. Jadi apakah kalau kita makan nasi dengan kuahnya, dengan habis ni sekerak jari ni pakai sapu gitu, lepas tu pergi dengan gitu. Dah. Hak ni jenis makanan. Supaya juga sebut sini makan dengan 3 jari ni jenis makanan. Sebab tu Imam Nawawi pun kata, tengok bergantung kepada makanan tu. Kalau makanan tu tidak sesuai dengan tu, tak boleh kita nak gitu. Pas Nabi makan, biasanya makanan dia tu jenis tu. Sebab makanan kita dengan makanan orang putih pun tak serupa dah. Makan dia jenis kering mudah gitu, pada sapu tangan gitu. Kita tak boleh. Pada orang dah kebiasaan kita gitu. Bermakna kita pun serupa juga dari segi sunnah tu. Jilat dulu. Dia gini. Misalnya 3 jari. Dalam kitab-kitab, dalam sunnah dia sebut 3 jari. Bila dia jilat tu, dia tidak jilat hak ibu dulu. Dia jilat hak ni dulu. Lepas tu baru ibu. Dia jilat hak ni dulu. Hak ni dulu, lepas tu hak ni. Mana kira-kira je
Kalau kita makan dengan 5 jari, sebab ada dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi SAW bila makan, kana idza akala bi khamsin. Bila dia makan dengan 5 jari. Pula dalam riwayat yang lain pula. Tetapi riwayat itu riwayat mursal Zuhri. Disebutkan dalam Sunan Sa'id bin Mansur, dia makan dengan 5 jari. Mursal Zuhri ini dia tidak kuat. Cuma tidak kuat. Tapi kalau kita nak ambil pakai juga, walaupun tidak kuat, bukanlah maknanya maudhu', tidak maudhu'. Dhaif. Sebab hak kebiasaannya dia makan dengan 3 jari. Tapi hak ni dia kata Nabi SAW bila dia makan, makna setiap kali makan dia makan dengan 5 jari. Maknanya hak jenis makan patut makan dengan 5 jari, dia akan makan dengan 5 jari lah. Gitu. Hak patut makan dengan 3 jari, boleh makan dengan 3 jari, dia akan makan dengan 3 jari. Gitu cara dia. Kalau makan dengan 5 jari, mana hak ni dulu. Lepas tu baru hak. Gitu cara. Jilat tu. Dan apa yang kita tengok, orang zaman dulu boleh jadi dia tak nampak lah jilat, tapi dia ikut sunnah, ikut tak cara. Mengikut kajian moden ini, kajian baru ni, dia kata banyak hikmahnya pula. Banyak hikmahnya pula. Ada satu buku tu yang anda baca, dia sebut dia di Toronto, Kanada. Pergi jamuan makan, orang lain makan dengan sudu garpu belakang, dia makan dengan tangan. Seorang doktor, dia makan dengan tangan. Dia pun padri ada situ. Padri bagus. Lepas tu bila selesai makan, dia kata kalau mu tak saya jilat, biar aku jilat tak apa. Dia kata biar aku jilat tak apa. Sebab apa? Dia kata sebab apa? Dia tahu memang pada makanan ini, bila makan dicari-cari ni, dia ada dia ada bahan yang boleh menghadamkan makanan kita. Manusia bila nak makan saja, bila berasa nak makan, turun selalu melalui sistem saraf dia, turun ke hujung-hujung jari dia. Dan hak ni adalah antara yang membantu penghadaman dia. Tidak semesti hak kita sendiri, hak orang lain pun. Kalau kita faham hak tu, maknanya orang hati, padri, dia tahu. Dia kata bagus. Memang betul. Tapi dia tidak Islam juga. Tuhan tak buka lagi hati dia lah. Hak Tuhan nak buka hati dia, tidak sebelah mana. Hak dia tahu gitu mau pun tidak Islam lagi, kita kata. Tapi ke mana-mana pun menampakkan dia nampak itu kelebihan. Itu beberapa perkara. Satu, makan dengan 3 jari atau 5 jari, boleh. Begitu juga tidak makan dengan tangan. Bukan suatu yang mesti hak ni. Banyak perkara ada kelebihan dari segi dunia ni. Tapi perkara itu tidak menjadi hukum yang tetap dengan arti salah kalau tidak buat gitu. Tidak. Banyak perkara. Mana hak tu atas pilihan kita. Atas pilihan kita. Kalau makan benda lain yang tidak sesuai, dengan 5 jari pun tidak sesuai. Misalnya makan bubur, bagaimana? Tak sesuai tu nak makan bubur. Nak makan dengan 5 jari, tak sesuai. Ataupun nak makan mi, tak sesuai juga. Dia sesuai je garpu sudu. Sesuai garpu sudu. Itu sesuai. Kita boleh guna semua tu. Tetapi jangan kita lupa hak asal. Ada kelebihan. Sampai Nabi SAW kata di sini, kalau tidak jilat sendiri, buih orang lain jilat pun tak apa. Anak-anak hak mesra, hak baik, hak dekat-dekat dengan kita, tak ada rasa jejet, tak ada kembang kita, kita buih. Tapi kalau kita tu jenis penyakit kita kata dah, kuku tu pun tak nak kena sebayar dah, tak sah buat lagi tu, tak sah buat lagi tu. Jadi sunnah-sunnah ni dia kena tengok keadaan juga. Kalau kuku tu cemai terlega dah, nak jilat tak boleh, dia jadi penyakit ke lain pula. Maknanya kalau betul-betul betul-betul ikut cara dia, memang ada kelebihan dia. Tapi kalau tak betul, gapo-gapo pun dia akan jadi akibat dia tak molek. Jadi buat apa ni? Sebab ada keberkatan. Keberkatan tu dalam bentuk duniawi, atau sekurang-kurangnya orang zaman dulu tak tahu-tahu gapo-gapo ni hikmat dia, ikut Nabi
boleh pahala. Boleh pahala. Ikut Nabi boleh pahala. Kalau kita tidak pakai hak supaya baik haki kata tadi syak, mana buat lagu tu? Boleh. Tapi Imam Nawawi sudah royak dah. Bukan untuk semua orang nak buat lagu tu. Hak rapat-rapat, hak tidak berasa jejek dengan dia, memang baik. Lepas tu cara makan dia tu pula bukan makan jenis lagu tu. Tak boleh. Sunnah Nabi tidak lagu tu. Dia makan hujung jari. Sampai ke sini pun tak ada. Sampai ke sini pun tak ada. Sekaninya paling tinggi. Dan hak baik isak tu pun sekaninya. Kalau nak makan sekat ni, mana kena isap pakedah ni. Dah, cocok jadi muntah pula. Tak boleh, bukan, tak ada. Kalau gini, mengikut kajian moden pun dia kata, hak ni dia boleh jadi tak molek. Sini ni boleh jadi ada kumbai. Siapa sini? Hak tak molek. Tapi kalau sekat ni molek. Mana dengan sebab tu kata kena tengok belakang. Tidak kata maknanya tengok sekala. Dari segi kebersihan, dari segi gaponya kena tengok belakang. Supaya juga kita kata kalau suruh jilat, suruh sapu, bekah. Bekah tu bekah gapo? Hak molek ni banyak perkara kita kena tahu. Hak tak molek pun banyak perkara. Nabi dulu dia makan dalam bekah gapo? Kena ambil kira juga. Kalau kita duduk nyahu jilat saja, kita je duduk makan gapo dia? Tak. Apa ni? Aluminium. Sekarang ni orang duduk buat kajian pula, bahaya pula ni. Gapo dia ni? Plastik ni. Tengok. Tak ada mana juga. Bahkan kita kau ambil kau bawah tu kau tak molek. Ambil jilat kau bawah tu kau masuk banyak racun. Maknanya kena tengok belakang. Nabi dulu dia makan dalam kayu. Bekas kayu, bekas kulit, batu, kaca. Itu bekas-bekas yang digunakan. Tak ada aluminium kau kita duduk bakar dalam oven tu. Berapa banyak bahaya tu. Kesal buruk dia. Plastik sinar tu. Hak sinar tu kita menyahut. Hak tu tak molek. Kita tak ambil kira. Kita ambil kira pelicin saja. Tak boleh, kena tengok semua. Kena tengok semua. Lepas tu kalau kita tidak dapat hasil yang baik, kita menyalahkan pula sunnah. Sebenarnya kita buat tu tak kena. Kita tak ambil kira semua. Lepas pada tu apa ni semua nak dapat berkat. Berkat. Nabi SAW tak sebui. Kalau hak jatuh tu pun dia suruh ambil. Tapi kalau nasi main dengan apa ni, gula gitu, mana minyak tu dah, belum jatuh tu dah atas tanah tu dah. Tak lagi dah hak lagu tu, nasi tu sebutir dah. Nak sebutir kita nak siup, nak nak gosok, nak pergi basuh. Tak ada pasal tu. Kita kira hak tempat bawah tu ni banyak tak habis, dah anak tak habis, kita pun kenyang dah. Pada kan kita kira tuan rumah serah ke dia pandai-pandai nak pergi kucing kau, nak pergi gapo dia kau. Asal jangan bazir sudahlah. Kalau bazir tu baru boleh kesihatan. Kalau tidak bazir, pandai-pandai dia. Gitu. Tidaklah makna bila gini jadi susah, mesti kena perhabis juga. Pasal juga anak dia perhabis. Waktu ni berapa kali jelik dah, nak muntah. Yang anak tak boleh, tidak lagu tu, bukan lagu tu caranya. Hak ni hak rengkah roti. Nama dulu makan roti kering jatuh, tak ada gapo atas pasir. Tak ada gapo lagu tu. Ni atas tanah lembab. Dalam hujan tu pula tak. Lecah. Jatuh dalam tu. Nak ambil. Bukan lagu tu maksudnya. Maksudnya nak suruh jaga, jangan biarkan sedapat mungkin. Sebab kita tak tahu duduk mana berkat. Kita orang Islam ni ada percaya buah berkat tu. Makan hak banyak tu belum tentu lagi berkat. Boleh jadi atas hak sebutir tu. Bahkan kita duk kata dah, hak sebutir tu cara benar nasi dah. Adalah orang sebut. Bagus dia sebut tu, bagus. So ramai pun orang cara dah. Cara hak dalam pinggan jangan kira lah pelicin tu gak, pelicin hak jatuh ambil lagi dah. Tanah dia tu biar dia tak cara. Tak nanai ke satu. Hak tu mana banyak rugi. Tu kena fikir. Jangan bui ke syaitan ni, jangan bak makan tu saja, bak lain.
Sekarang hak kecil ni kita tak sebui peluang, tak se kerugian. Hak banyak lagi lah hak tanah terbiar mereka-reka tu tak ada. Orang lain kalau boleh sikit jadi kaya pandai dengan hak tu, buat harta. Kita buat ke dia? Duk cakap dalam pinggan. Di belakang rumah, depan rumah. Banyak mana tanah. Hak maksud di sini nak jaga syaitan, beringat ke syaitan, tak seri bazin. Bukan hak dalam pinggan tu saja. Nak rayaknya sekecil-kecil benda tu pun kita kena jaga. Hak besar lebih-lebih lagi lah. Hak banyak lebih-lebih lagi lah kita kena jaganya. Negeri lebih-lebih lagi lah kita kena jaganya. Negara ni hak dalam pinggan sikit tu pun kena jaga. Berkat. Berkat tak tahu hak mana. Dengan sebab itu supaya juga berkat ni rezeki orang panggil. Hak tu rezeki. Kalau panggil rezeki, anak pun rezeki, ilmu pun rezeki, makanan pun rezeki, minuman pun rezeki. Bukan makanan saja rezeki. Rezeki hak tu semua sekali. Sebab itu dalam Quran dia sebut apabila cerita pasal buaya anak tu kan, bunuh anak tu, safaham bi ghairi ilm wa harramu ma razaqahumullah iftira'an 'ala Allah. Mereka menghalal rezeki yang Allah nak beri ke dia. Yang bunuh anak. Tak ada lahir lagi tu. Macam-macam lah rancang kau ataupun makan ubat pencegah kehamilan tu kau. Tak sahkan. Mereka menghalal, mengharamkan apa yang Allah nak berikan kepada mereka sebagai rezeki. Mana anak tu dia kata sebagai rezeki. Kita pandai-pandai. Tak sah kita baru nikah ni. Biar dulu kita sedak sikit pergi jalan dua sana sini. No, negak apa duk eret anak tu kiri kanan. No, susah. Ramai orang kecil lagu tu. Dia apa? Ada juga nak rancang dulu. Ada juga nak rancang tengah. Ada juga kita sekat dua sudahlah. Boleh dah sepasal ni boleh. Siapa tahu rezeki kita. Sebab itu dalam Quran kata aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'ah. Ayah-ayah kamu, anak-anak kamu, tak tahu siapakah yang paling hampir manfaatnya, siapakah yang lebih berguna kepada kamu. Hak mana? Anak mana? Sebab tu kita tengok dalam kenyataan tidak semestinya anak hak sulung tu paling cerdik. Ada kalanya hak bosu. Kalau dia merancang ala ke bosu tu saja. Ada kalanya hak cerdik tu hak sulung. Boleh jadi. Cuba tengok dalam kenyataan hidup. Ada kalanya hak tengah. Siapa tahu. Pas tidak kalau kita bangga. Kalau ada seorang yang hak cerdik ni, tak cara lah hak sulung, hak tengah, hak bawah pun. Bukan dia boleh membantu keluarga tu saja, seluruh negara, seluruh manusia ni. Ada kala seorang dia. Tidak kau berasa bertua. Bukan hak kita saja, anak kita tu, hak masyarakat. Hak masyarakat. Dengan sebab itulah ulama-ulama yang mengatakan tak boleh perancang ni, merancang keluarga ni tak boleh. Sebab apa? Sebab dia kata bukan hak ibu bapa saja, anak-anak, hak masyarakat. Pas kita nak tanya masyarakat seluruh dunia, boleh nak tanya? Tak boleh. Sebab tu hak kita nilai terik ni bagaimana? Bukan bangsa kita, bukan orang kita, bukan anak kita, tapi manfaat. Tengok siapa kita. Pasal ada hak cerdik seorang, begitu juga dalam perkara lain. Kita mana-mana pula. Sebab tu jangan main masalah berkat, masalah rezeki ni. Kita tak tahu hak mana hak duduk berkat dia. Tengok Nabi ajar tu. Begitulah juga dengan anak, makanan pun begitu. Kita tak tahu hak jatuh tu ke, hak lekat tangan ni ke, ataupun hak masuk dalam perut dah. Tak tahu. Hak tu rahsia tu. Kita kena percaya, terima. Kalau nak dapat molek, terima. Buat hak supaya dia raya tu. Tak payah tahulah gapo dia rahsia, gapo dia hikmat dia nya, gapo dia vitamin, gapo nama, gapo vitamin hak duduk celah kuku ni. Apabila kita makan dengan tangan ni, tak perlu hak tu kepada kita orang Islam. Ada dia kata vitamin B kompleks. Dia kata ikut dia hak tu cerita kemudian tu hak tu. Orang-orang Islam dulu bertuah berkat hidup dulu, dia tak faham hak tu vitamin gapo dia, omega gapo dia. Tak ada faham. Tak ada. Tapi dia dapat kelebihan itu dengan sebab ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hak lain-lain tu lebih kurang je nampaknya. Dan masa kita pun sudah cukup. Hanya sekadar itulah untuk malam ni, wallahu a'lam.